Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah hari ini kita sampai kepada siri yang ke-39. Masih lagi dalam membincangkan tentang apakah perkara-perkara yang dapat menjadi perosak-perosak kepada amal ibadat kita, ya. Hari ini kita pergi kepada perkara yang ke-10, iaitu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan atau amalan, ya, yang bermakna kita tidak berlaku sopan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, iaitu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, agar tidak menghapus pahala amalanmu sedang kamu tidak menyedarinya. Di dalam ayat ini, ya, yang mana di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tentang larangan untuk meninggikan suara terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun pada masa ini mungkin kita mengatakan bahawa baginda Rasul sudah tidak lagi bersama kita, ya, tetapi mari kita mengambil renungan daripada ayat ini. Apakah wajar untuk kita melakukan selawat dengan berteriak-berteriak ataupun berteriak-teriak di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu tidak mencangkup kepada larangan Allah yang terkandung di dalam ayat ini, ya. Di mana kita kenali bahawa surah Al-Hujurat merupakan surah yang banyak mengajar tentang adab, ya. Saya kira kita perlu mengambil perhatian yang serius juga terhadap perkara ini, yang mana kita tidak boleh meninggikan suara melebihi suara Nabi sekalipun waktu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak ada lagi bersama kita pada hari ini, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tak kala ayat ini turun, maka Sabit bin Qais di rumahnya mengatakan, aku termasuk penghuni neraka, dan dia pun menghindari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'ad bin Mu'az, wahai Abu Am, kenapa dengan Sabit? Apakah dia sakit? Sa'ad menjawab, dia tetanggaku dan saya tidak tahu kalau dia sakit. Lalu Sa'ad pun mendatangi Sabit dan mengkabarkan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sabit berkata, ayat ini telah turun sedang kalian semua tahu bahawa saya adalah orang yang paling keras suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bererti aku termasuk penghuni neraka. Maka Sa'ad pun menyampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, dia termasuk penghuni syurga. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Okey, di sini kita nak tahu siapakah sahabat yang bernama Sabit bin Qais ini, ya. Sahabat Sabit bin Qais adalah salah seorang sahabat Nabi yang sentiasa menghadiri halakah-halakah, ya, iaitu uh, seperti bentuk suatu bulatan di mana para sahabat dahulu mereka duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu halakah sewaktu mereka menghadiri kelas-kelas pengajian yang baginda kendalikan, ya. Sabit bin Qais ini dia seorang yang memiliki suara yang besar. Maknanya nada suara dia tu tinggi. Kalau dia bercakap memang seolahnya seperti cakap ni tu macam uh, menengking kepada kita, macam nadanya tinggi, maknanya melebihi nada suara Nabi, yang mana Rasulullah sangat dikenali sebagai seorang yang sangat berhemah dan bersopan santun. Maka apabila turun ayat larangan ini, iaitu melarang meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, jangan kita berkata keras, bersuara keras terhadap Nabi sehingga akhirnya dapat menghapuskan pahala amal, maka Qais bin Sabit ini sangat susah hati. Akhirnya dia menghindari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak lagi pergi kepada majlis-majlis halakah, majlis ilmu yang diberikan oleh Rasulullah terhadap sahabat-sahabat baginda, ya.
Kemudian kita lihat apabila baginda Nabi perasan bahawa Sabit bin Qais ini sudah tidak lagi menghadiri majlis halakah baginda, maka baginda bertanya kepada salah seorang sahabat iaitu Sa'ad yang merupakan tetangga atau jiran kepada Sabit ini, ya, kenapa Sabit tidak lagi menghadiri majlis-majlis halakah Nabi. Ini menunjukkan betapalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sangat prihatin, ya, yang sangat prihatin terhadap setiap sahabat-sahabat Nabi. Apabila dia perasan mereka tidak hadir daripada majlis-majlis halaqah tersebut, baginda ingin mencari tahu kenapa, ya, sama ada sahabat itu sakit dan sebagainya. Ya, berdasarkan hadis ini dapat kita katakan bahawa maksud dari mengeraskan suara yang dapat menghapuskan pahala amal adalah sikap menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi perintah beliau serta tidak bersikap taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan maupun perbuatan, ya. Di mana Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surah Muhammad ayat ke-33, marhumnya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul dan janganlah kamu merosakkan pahala amal-amalmu, ya. Okey. So kita pergi kepada perkara yang ke-11 iaitu berbuat bid'ah dalam agama. Mengerjakan perbuatan bid'ah dalam agama akan dapat menggugurkan amal dan menghapuskan pahala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada dalam urusan kami, maka amalan itu tertolak. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasar dari urusan agama kami, amalan tersebut tertolak. Ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hendaklah kita fahami betul-betul, ya, bahawa agama Islam ini sesungguhnya telah lengkap dan sempurna. Seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah, iaitu di hampir penghujung ayat yang ketiga, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku redai Islam sebagai agamamu. Maka tidak perlu lagi kita adakan apa-apa penambahan, ya, atau menambah baik inovasi dalam agama. Kerana Allah telah mengatakan bahawa agama Islam itu telah pun Allah sempurnakan. Sekalipun masyarakat memandang baik terhadap perkara-perkara baru yang diada-adakan itu, ya. Juga ingatlah dan takutlah dengan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sabdanya, sesuatu yang tidak dikenali pada waktu kami sebagai agama, maka itu tidaklah sebahagian dari agama. Dan ancaman keras baginda terhadap perkara-perkara bid'ah di mana sabdanya, semua bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Dari sini kita dapat faham bahawa sebenarnya tidak ada istilah bid'ah hasanah, ya. Tidak ada bid'ah hasanah di dalam agama sebenarnya. Kerana agama itu telah sempurna. Yang ada adalah dalam urusan dunia. Seperti penciptaan kereta, telefon, malahan kapal terbang sekalipun pada hari ini. Itu adalah penciptaan yang pembaharuan, yang diinovasikan, dilakukan sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah SAW dalam urusan-urusan dunia sahaja, ya. Oleh itu, sahabat beriman semua, marilah kita beramal berpandukan dalil yang sahih daripada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana tidaklah baginda itu diutus melainkan sebagai suri tauladan bagi umatnya, ya. Hendaklah kita sekalipun beramal sedikit, tetapi jika itu memang ada dalil yang sahih daripada Al-Quran dan Sunnah, itu menjamin bahawa amalan tersebut diterima oleh Allah dan kita dapat beramal dengan tanpa ada rasa ragu-ragu, ya. Dan seterusnya adalah yang ke-12 iaitu melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Dari Sauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku benar-benar mengetahui tentang orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa banyak kebaikan seperti gunung
tihamah yang berwarna putih. Lalu Allah menjadikan kebaikan-kebaikan itu seperti debu yang berhamburan. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami dan jelaskan kepada kami agar kami tidak termasuk di antara mereka, sedang kami dalam keadaan tidak tahu." Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Sesungguhnya mereka itu saudara dari jenismu. Mereka solat malam seperti yang kamu kerjakan. Hanya sahaja mereka adalah orang-orang yang apabila berada sendirian, maka mereka melanggar perkara-perkara yang diharamkan Allah." Ini adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya, ya, iaitu kitab Silsilah Al-Hadis Al-Sahihah, ya. Daripada hadis ini dapat kita ambil pengajaran bahawa janganlah kita apabila kita berada bersendirian maka kita melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, iaitu kita melanggar batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita di depan khalayak, memang mudah untuk kita mengawal tingkah laku kita. Seperti mungkin kita boleh kontrol lisan kita daripada mengucapkan kata-kata yang rafat, ya, kata-kata yang buruk, memaki hamun dan sebagainya. Ataupun dari segi tingkah laku kita boleh saja kontrol bersopan santun, contohnya di depan khalayak. Tetapi apabila kita bersendirian, kita mula melakukan sesuatu yang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Contohnya apabila kita bersendirian dengan memiliki handphone, kita mulalah mencari perkara-perkara yang tidak patut kita layari, yang tak patut kita tonton. Contohnya dengan melihat perkara-perkara yang lucah, yang maksiat dan sebagainya melalui handphone kita sedangkan kita bersendiri-sendiri pada masa itu. Tetapi kita lupa sesungguhnya setiap orang itu telah Allah sediakan malaikat-malaikat pengiring yang mana yang sudah pasti berada di kedua-dua bahu kita, ya, yang sentiasa tidak pernah leka dalam mencatat segala amal-amal kita. Bila kita bersendirian, ingatlah bahawa kita sentiasa diperhatikan oleh Allah dan adanya malaikat-malaikat pengiring dan malaikat-malaikat pencatat yang sentiasa mencatat segala gerak-gerik kita, segala tingkah laku kita di dalam kitab amalan kita. Maka hendaknya kita berwaspada, jangan sekali-kali kita menyangka bahawa kita bersendirian, tidak ada manusia lain yang memandang kita, maka kita bebas dan tanpa segan silu kita melakukan dosa. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup untuk hari ini. 3 lagi perkara-perkara yang dapat menjadi perosak kepada amal-amal kita. Semoga kita sentiasa berwaspada, ya. Dan saya harapkan ianya memberi sedikit sebanyak manfaat untuk kita semua dalam menjalani hari-hari kita, ya. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.